Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kami dari kumpulan 19 akan mengulas sebuah artikel yang bertajuk Pusat Pentadbiran Putrajaya sebagai Destinasi Pelancongan, satu analisis SWOT produk pelancongan, yang ditulis oleh Nur Amira Kamaruzaman, Habibah Ahmad, Choi, Nur Atika Kamaruzaman, dan Hamzah Jusso. Saya akan memulakan pembentangan ini pada bahagian pengenalan, iaitu kenyataan ringkas penilaian ke atas artikel sama ada positif atau negatif. Penilaian terhadap artikel yang dipilih iaitu Pusat Pentadbiran Putrajaya sebagai destinasi pelancongan dapat dilihat dari sudut positif kerana kemajuan Putrajaya telah memberikan kebaikan kepada negara. Antara kebaikannya ialah pelancongan mengembangkan pelbagai sektor ekonomi lain seperti perkhidmatan perhotelan, pengangkutan, gerai makanan dan sebagainya. Keadaan ini telah menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat disebabkan adanya pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kemajuan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang unggul telah meningkatkan taraf hidup rakyat kerana peningkatan jumlah pelancong memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk menceburi pelbagai sektor pekerjaan. Sebagai contoh, lebih banyak hotel dibina, jadi tenaga kerja yang diperlukan juga meningkat. Selain itu, pelancongan merupakan antara salah satu sektor ekonomi terpenting kepada Malaysia kerana menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah kemasukan pelancong asing ke Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Keunikan serta kepelbagaian kemudahan yang disediakan telah menarik minat ramai pelancong asing ke negara Malaysia. Oleh itu, kadar pengaliran masuk mata wang asing ke negara meningkat yang menyebabkan pendapatan negara meningkat. Seterusnya, seperti yang kita ketahui, Malaysia terkenal dengan pelbagai jenis kaum yang wujud di negara ini, iaitu Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian ini bukan sahaja dapat dilihat dari segi pakaian, makanan, budaya, malah dari segi kesenian. Oleh itu, Malaysia menjadi salah satu negara yang patut dikunjungi kerana pengunjung dapat mengenali budaya dan warisan di negara ini. Dalam konteks pelancongan di pusat pentadbiran ini, Putrajaya telah mempromosikan batik Malaysia, kraf tangan, permainan tradisional dan sebagainya. Di samping itu, Putrajaya turut mempamerkan keunikan seni bina pada bangunan seperti Masjid Putra yang menjadi tumpuan para pengunjung kerana keunikan struktur dan binaan masjid tersebut. Tambahan pula, kepelbagaian jenis makanan menjadi salah satu sebab mengapa pelancong asing datang ke Malaysia. Oleh itu, kepelbagaian budaya dan warisan di negara ini patut diberi tumpuan kerana ia dapat menarik minat pelancong asing untuk datang ke Malaysia. Objektif kajian ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, melihat bagaimana Putrajaya mengekalkan aliran kedatangan pelancong yang berterusan melalui tarikan pelancong. Objektif kedua, analisis SWOT tarikan pelancong. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam kajian ini, penulis menggunakan kaedah kualitatif yang mana penulis mengumpul data, diolah dan dianalisis melalui analisis SWOT bagi mengenal pasti aspek kelemahan, kekuatan, peluang serta ancaman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan berkaitan dengan isu utama yang terdapat dalam artikel ini, iaitu perkembangan tarikan produk pelancongan Putrajaya dengan mengenal pasti aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam mengekalkan aliran pelancong. Sebelum kita masuk kepada isu utama,
mari kita lihat dahulu apakah jenis-jenis produk pelancongan yang terdapat di Putrajaya. Antara jenis-jenis produk pelancongan yang terdapat di Putrajaya, yang pertama adalah sukan dan rekreasi, dan yang kedua adalah mesyuarat, insentif persidangan, dan pameran MICE, dan yang ketiga adalah persekitaran semula jadi, dan yang keempat adalah persekitaran buatan manusia, dan yang kelima adalah budaya dan warisan, dan yang keenam pusat membeli belah dan makanan, dan yang terakhir adalah kesehatan dan perubatan. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, isu utama yang terdapat dalam artikel ini ialah analisis SWOT terhadap perkembangan produk pelancongan Pusat Pentadbiran Putrajaya dengan mengenal pasti beberapa aspek, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mari kita masuk kepada produk yang pertama, yaitu sukan dan rekreasi. Kekuatan produk sukan dan rekreasi ini ialah mempunyai kemudahan pelancong dan sukan yang mencukupi. Kelemahannya pula ialah kurang papan tanda, ketiadaan infrastruktur perniagaan seperti gerai dan pusat jualan yang menjadi sumber ekonomi kepada penduduk, dan peluang dia ialah berpotensi menjadi lokasi yang strategik untuk penganjuran acara sukan pelancongan, dan ancaman yang dihadapi ialah laluan berjalan kaki atau basikal yang sunyi, dan ini akan membahayakan pelancong. Dan produk pelancongan yang kedua pula ialah mesyuarat, insentif persidangan, dan pameran MICE. Kekuatan produk pelancongan ini ialah mempunyai infrastruktur yang lengkap, dan kelemahannya pula ialah bayaran sewa yang mahal. Dan peluang menggalakkan kunjungan delegasi luar dan kehadiran pengusaha perniagaan dari dalam atau luar negara, dan ancaman yang dihadapi ialah kemasukan orang asing dan kebocoran maklumat. Dan produk pelancongan yang ketiga pula ialah persekitaran semula jadi. Kekuatan produk pelancongan persekitaran semula jadi ialah mempunyai pelbagai sumber semula jadi seperti flora dan fauna, dan kelemahannya ialah kurang tempat letak kereta dan ketiadaan infrastruktur perniagaan yang menjadi sumber ekonomi kepada penduduk, dan peluang dia ialah berpotensi untuk berkembang sebagai destinasi eko pelancongan, dan ancaman yang dihadapi ialah kawasan ini mudah terdedah kepada ancaman pencemaran alam sekitar. Produk pelancongan yang keempat pula ialah persekitaran buatan manusia. Kekuatan produk pelancongan ini ialah mempunyai seni bina yang unik, menarik, dan lokasinya yang strategik, dan kelemahannya pula ialah kos penyelenggaraan yang tinggi karena memerlukan ramai tenaga kerja untuk melakukan penyelenggaraan, dan peluangnya ialah mempamerkan kekuatan dan kehebatan teknologi, dan kelemahannya ialah kurangnya aktiviti yang mempromosikan tentang kehebatan seni bina atau kehebatan teknologi yang terdapat di kawasan ini. Kita teruskan kepada produk pelancongan yang kelima, yaitu budaya dan warisan. Kekuatan produk pelancongan budaya dan warisan ialah mempromosikan seni, budaya, dan warisan bangsa Malaysia dengan mengadakan acara persembahan pertunjukan kebudayaan, dan kelemahannya pula ialah kebanyakan persembahan kebudayaan dan kesenian hanya dilakukan ketika penganjuran festival tertentu sahaja, dan peluangnya pula ialah mampu menaikkan nama Malaysia di peringkat global, dan ancaman yang dihadapi ialah penyerapan budaya asing. Dan yang keenam pula ialah pusat membeli belah dan makanan. Kekuatan produk pelancongan ini ialah mempunyai pelbagai barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan, dan kelemahannya pula ialah kurangnya barangan yang menggambarkan identiti Putrajaya. Peluang produk pelancongan ini ialah terletak di lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi oleh para pelancong, dan ancamannya pula ialah memerlukan lebih banyak promosi barangan yang menarik. Dan produk pelancongan yang terakhir ialah kesehatan dan perubatan. Kekuatan produk pelancongan ini ialah mempunyai kelebihan dari segi kecanggihan aset bidang perubatan, dan kelemahannya ialah kekurangan doktor pakar, dan peluangnya berpotensi untuk berkembang di masa hadapan. Dan ancaman yang dihadapi oleh produk pelancongan ini ialah masih belum dipromosikan secara meluas seperti produk pelancongan yang lain. Isu yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikel ini adalah menarik. Hal ini demikian kerana
Ia berkaitan lokasi pusat pentadbiran negara kita, iaitu Putrajaya. Pada masa ini, Putrajaya bukan semata-mata sebagai pusat pentadbiran sahaja, namun ia juga menjadi pusat pelancongan. Pada mulanya, prinsip asal pembangunan Putrajaya bukanlah sebagai pusat pelancongan. Buktinya, Tun Dr. Mahathir mengilhamkan pembangunan Putrajaya sekitar 80-an kerana mahu mewujudkan sebuah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang sistematik. Isu ini juga menarik kerana Putrajaya merupakan lokasi utama pertemuan kerajaan. Wakil-wakil daripada negara lain datang ke Putrajaya atas urusan politik sekaligus melancong ke destinasi tersebut. Kini, Putrajaya menjadi tumpuan kepada pelbagai pihak kerana pelbagai ikon yang menarik terdapat di sana. Kesannya, Putrajaya berupaya menjadi bandar pentadbiran yang vibrant dan bertaraf dunia. Ya, kenapa? Baiklah, di sini saya jelaskan. Kita hanya mengetahui bahawa Putrajaya ini sebagai pusat pentadbiran yang mana segala urusan pentadbiran hanya tertumpu pada Putrajaya. Namun, tanpa kita sedari bahawa Putrajaya kini menjadi produk pelancongan untuk pelancong dalam maupun luar negara. Pelbagai produk pelancongan yang terdapat di Putrajaya seperti sukan dan rekreasi, budaya dan warisan. Buktinya, Putrajaya dapat membantu membangunkan produk pelancongan seperti batik dan kraf tangan yang kian terkenal. Tambahan pula, Masjid Putrajaya salah satu tempat yang menarik sehinggakan pelancong luar tertarik untuk masuk ke kawasan masjid bagi melihat keunikan seni bina Masjid Putrajaya. Sejahtera kepada semua. Jadi saya Nisarikan Ego. Pada kali ini saya akan membentangkan mengenai kelemahan dan juga kelebihan yang terdapat di dalam artikel yang telah dikaji. Pertama sekali saya akan membentangkan mengenai kelemahan artikel ini. Jadi kelemahan yang pertama adalah artikel ini merupakan pada pandangan saya ianya merupakan artikel yang tidak lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana artikel ini dia tidak mengandungi langkah-langkah pelaksanaan. Artikel yang lengkap dan juga berkesan ianya perlu menerangkan sesuatu yang dilakukan dengan lengkap dalam merealisasikan sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Jadi artikel yang lengkap sepatutnya dia harus mempunyai langkah-langkah pelaksanaan dalam menjalankan suatu aktiviti tersebut. Jadi untuk kelemahan yang kedua pula iaitu kajian ini hanya dijalankan menggunakan sumber sekunder. Seperti yang saya nyatakan tadi, kajian ini hanya menggunakan sumber sekunder iaitu melalui pembacaan jurnal dalam kajian ini menjalankan kajiannya. Jadi kajian yang lebih realistik ini sepatutnya dia menggunakan kaedah prima seperti maklum balas, tembual serta responden daripada para pelancong ataupun pengunjung ke Putrajaya. Oleh itu sumber-sumber ini lebih realistik untuk digunakan dalam kajian. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kelebihan artikel yang dikaji ini. Jadi artikel ini kelebihannya adalah dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Okey, artikel ini dapat dijadikan rujukan oleh pihak kementerian. So artikel ini dapat dijadikan rujukan oleh pihak jabatan ataupun agensi pelancongan bagi sesebuah negeri dalam mereka melaksanakan maupun mempertingkatkan lagi aktiviti pelancongan di negeri masing-masing. Jadi artikel ini antara artikel yang agak sesuai jika ianya dilengkapkan lagi dengan kelemahan yang saya nyatakan tadi iaitu menyatakan langkah-langkah pelaksanaan dan juga kajian menggunakan daripada sumber prima. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya kita beralih kepada bahagian penutup. Seluruhannya, Putrajaya bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pentadbiran, malah berpotensi besar sebagai pusat pelancongan. Hal ini demikian kerana keunikan
infrastruktur menjadi tulang belakang kepada kejayaan Putrajaya sebagai sebuah destinasi pelancongan di Malaysia. Sebagai contoh, seni-bina yang terdapat pada setiap bangunan yang mampu menarik minat para pelancong asing maupun tempatan untuk melawat dan membuat kajian maupun menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang terdapat di sekitar Putrajaya ini. Pada masa berdasarkan analisis SWOT yang dijalankan, kita dapati bahawa terdapat banyak kelebihan Putrajaya yang sebenarnya yang kita tidak ketahui dan kita harus menerokannya lagi untuk menjadikan Putrajaya sebagai sebuah destinasi pelancongan yang akan ditunggu-tunggu dan membuatkan pelancong luar tertarik dengan keunikan di Putrajaya. Di samping itu, di dalam kelebihan yang ada di Putrajaya terdapat juga kelemahan yang harus kita di mana Malaysia sebagai tuan rumah harus memperbaikinya agar mampu menarik lagi minat pelancong daripada luar maupun tempatan untuk melancong di negara kita, khususnya di Putrajaya. Pada masa yang sama, menjadikan Putrajaya sebagai sebuah pusat pelancongan dapat merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara yang ke arah yang lebih maju dan maju. Kesimpulannya, Putrajaya merupakan sebuah pusat pelancongan yang berfungsi kepada dua, pelancongan dan pentadbiran. Dalam menghasilkan pembentangan ini, kami memperolehi dua rujukan. Yang pertama daripada artikel yang ditulis oleh Nur Amira Kamarus, Habibah Ahmad, R.Ah Choi, Nur Atika Kamarus, Hamzah Jusuf yang bertajuk Pusat Pentadbiran Putrajaya sebagai Destinasi Pelancongan. Satu, analisis SWOT produk pelancongan. Yang kedua, kami memperolehi daripada berita harian online yang bertajuk Pembangunan Putrajaya Contohi Madinah.